Hai, nama saya Putri Selmi Sofia. Saya dari SEM 3 kumpulan 6. Saya ingin membentang tentang assignment individu KCD Tiap-Tiap Kosong yang bertajuk Amalan Bersesuaian dalam Penjagaan Kanak-kanak yang berumur 3-4 tahun. Untuk pengenalan, amalan bersesuaian merupakan kaidah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur, kebolehan, perkembangan diri, bakat, dan minat kanak-kanak. Amalan bersesuaian pertama telah digunakan oleh NEIFC pada tahun 1987, di mana bermaklamatkan meningkatkan perkembangan holistik kanak-kanak berumur dari lahir hingga 8 tahun dan memberi perhatian kepada kualiti pendidikan dan perkembangan mereka. Amalan bersesuaian ini juga bertujuan untuk merancang kurikulum kelas yang lancar dan membantu meningkatkan potensi setiap diri kanak-kanak. Amalan bersesuaian dalam penjagaan antaranya ialah menggalakkan permainan asosiatif. Kanak-kanak bukan saja gembira bermain, malahan aktiviti ini dapat meningkatkan perkembangan sosial yang baik. Contohnya, sekumpulan kanak-kanak berkongsi permainan dan bekerjasama menghasilkan blok istana. Maka interaksi antara rakan sebaya akan terwujud semasa mereka bermain permainan blok. Melalui permainan ini juga mampu meningkatkan daya kreativiti kanak-kanak yang cemerlang. Misalnya, permainan ini dapat merangsang imajinasi kanak-kanak dalam membina otot mengikut cita rasa masing-masing, justru mendapat kepuasan dari hasil ciptaan mereka. Jelaslah bahwa kebolehan berinteraksi kanak-kanak bergantung dengan perkembangan sosial mereka. Maka, aktiviti permainan blok ini salah satu aktiviti yang harus diberikan kepada kanak-kanak agar dapat meningkatkan perkembangan sosial mereka secara optimum. Selain itu, pembentukan rohani kanak-kanak juga antara amalan bersesuaian kanak-kanak. Pendidik dan ibu bapa berperanan dalam memberi pendedahan awal tentang agama dan kepercayaan masing-masing kepada kanak-kanak. Hal ini sangat penting karena mempunyai pegangan agama dapat membentuk dan membina watak kejati dirian mereka. Tamsilnya, dengan memberi pendedahan dan pengenalan tentang pendidikan Islam bagi yang Muslim dan pendidikan moral bagi yang bukan beragama Islam. Hal ini dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai rohani yang sempurna seperti akhlak yang mulia, percaya kepada Tuhan, dan berpegang teguh dengan amalan yang baik. Justru kerohanian ini dapat mencorak secara optimal seorang dari segi kelakuan dan personality. Seterusnya ialah merangsang sosio-emosi kanak-kanak. Perkembangan emosi bermula dengan kebolehan mereka dalam memahami dan mengurus emosi sendiri yang menjadi asas mempengaruhi kejayaan kepada pengajaran dan pembelajaran mereka. Dengan mempunyai tahap emosi yang merangsangkan, mereka mampu berinteraksi dengan orang lain, pembentukan dan kawalan pendiri yang baik. Tamsilnya, kanak-kanak mempunyai perasaan yang gembira dan merasa selamat ketika berada di tadika serta mengawal emosi dengan baik semasa bermain dengan rakan sebaya. Dengan memberi perhatian terhadap perkembangan emosi seorang kanak-kanak, ini akan membawa impak positif terhadap kehidupan mereka, dan kebarangkalian juga membawa kesan yang negatif jika tidak menghiraukan perasaan kanak-kanak. Oleh itu, penjagaan emosi kanak-kanak harus diberi penekanan agar emosi kanak-kanak tidak terjejas, malahan mereka juga terhindar daripada emosi yang merosot seperti tantrum. Di samping itu, menggalakkan penglibatan diri kanak-kanak juga amalan bersesuaian dalam penjagaan mereka. Tindakan ini merangkumi penglibatan aktif kanak-kanak terhadap aktiviti seperti sukan sekolah, mengikuti berbagai pertandingan seperti menari, menyanyi, dan lain-lain lagi. Hal ini dapat membantu meningkatkan potensi kanak-kanak dalam berbagai bidang, dan secara tidak langsung kita dapat mencungkil bakat dan kebolehan mereka sejak kecil lagi. Tambahan pula, melakukan sesuatu aktiviti seperti bersukan juga dapat meningkatkan kesehatan fizikal mereka karena kanak-kanak berpeluang semasa aktif melakukan aktiviti yang dapat mengelakkan diri kanak-kanak tergolong daripada risiko penyakit obesiti. Penglibatan diri kanak-kanak dalam aktiviti sekolah amatlah penting karena hal ini dapat menajamkan lagi kemahiran mereka dalam sesuatu perkara. Akhir sekali ialah pembentukan personaliti kanak-kanak.
Pembelajaran ini ada berkaitan antara rangsangan dan reaksi fisiologi di mana teori ini dapat disesuaikan kepada murid. Perkara ini harus dipraktikkan di mana guru tidak boleh membiasakan memberi ganjaran seperti hadiah kepada kanak-kanak untuk membuat latihan atau kerja rumah. Sebaliknya, kesadaran kanak-kanak sendiri dan sikap akan cinta kepada pelajaran harus disemaikan di kalangan mereka sejak kecil lagi. Oleh itu, guru atau ibu bapa haruslah memberi dorongan dan motivasi yang cukup untuk merangsang kanak-kanak agar mencintai akan setiap perkara yang dipelajari dan bukannya minat karena hadiah yang diberi, yaitu ganjaran dikala segala kerja rumah atau latihan disempurnakan dengan baik. Sesungguhnya, tanggung jawab guru dan ibu bapa dalam membentuk personality yang positif perlulah mengambil serius karena ia merupakan titik permulaan mereka mengenal dunia sebagai pendidik anak bangsa. Secara keseluruhan, amalan bersesuaian dalam penjagaan ini merupakan sebagian daripada pendidik awal, karena jika kanak-kanak menerima pengalaman pendidik awal yang lemah, mereka akan mengalami masalah pada peringkat pembelajaran seterusnya. Oleh itu, dengan mempunyai pengetahuan tentang amalan bersesuaian ini sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran, guru dapat memastikan kanak-kanak akan memperolehi eksis pendidikan prasekolah yang bersesuaian, bermakna, dan berkualiti untuk kecemerlangan pendidikan mereka. Terima kasih.